Pada jam 6.30 pagi, 10 Mei 2020, Pusat Kawalan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak, Selangor, menerima satu panggilan kecelasan daripada orang awam. Pemanggilnya ialah Ence Ahmad bin Dollah, seorang penduduk Kampung Kuang yang melaporkan dalam keadaan panik. "Halo, ini Balai Polis Kuang ke? Ada kes bunuh. Ada satu mayat dalam parit dekat Jalan Ladang. Mangsa pakai jaket Grab warna hijau." Laporan penemuan mayat berjaket Grab itu serta-merta dinilai sebagai satu kes jenayah yang amat serius, berkemungkinan besar berkaitan dengan jenayah samun. Balai Polis Kuang segera diarah untuk mengawal lokasi kejadian. Pada masa yang sama, pucuk pimpinan polis daerah Gombak segera menghantar satu pasukan petugas yang terdiri daripada Jabatan Siasatan Jenayah dan unit forensik ke lokasi. Lokasi kejadian dikenal pasti di sebatang jalan konkrit di kawasan ladang dalam lingkungan Kampung Kuang. Jalan ini sunyi, diapit oleh ladang kelapa sawit dan parit pengairan di kedua-dua belah, tanpa sistem lampu jalan dan sangat sedikit rumah penduduk. Di satu selekoh, di dalam parit yang cetek, para anggota polis menemui mayat seorang lelaki dalam keadaan tertiarap dengan kepala terbenam di dalam lumpur. Mangsa masih lengkap memakai uniform jaket Grab. Kerja-kerja mengepung dan memeriksa tempat kejadian dijalankan serta-merta. Para pegawai dari unit forensik memulaikan tugas mereka. Tepi parit menunjukkan kesan tanah yang terganggu, menandakan adanya pergelutan singgat sebelum mangsa ditolak ke dalam. Pemeriksaan awal di lokasi mendapati para penyiasat mengesahkan ini adalah satu kes pembunuhan. Mangsa adalah seorang lelaki, dianggarkan berusia antara 25 hingga 30 tahun, dan petunjuk utama ialah semua harta bendanya telah hilang. Kedua-dua poket seluar depan dan belakang mangsa telah diterbalikkan keluar. Ini adalah tanda jelas bahawa pembunuh telah menggeledah, merompak harta benda, dompet, kad pengenalan dan telefon bimbit semuanya tiada. Satu soalan mendesak timbul, di manakah motosikal mangsa? Pencarian diperluaskan dalam radius 500 meter, namun hasilnya tiada sebarang kenderaan ditemui. Hipotesis awal dan yang paling jelas dikemukakan oleh pasukan siasatan khas. Ini adalah kes bunuh dan samun. Mangsa adalah seorang penunggang perkhidmatan e-hailing dan pembunuhnya hampir pasti adalah penumpangnya. Individu ini telah menempah satu perjalanan, membawa mangsa ke jalan sunyi ini pada waktu lewat malam atau awal pagi. Mengambil kesempatan tiada orang lalu lalang, dia telah membunuh dan merompak semua harta benda, termasuk dompet, telepon, dan motosikal. Selepas itu, dia membuang mayat mangsa ke dalam parit untuk melupuskan bukti dan melambatkan penemuan. Ini adalah jenis jenayah yang menyasarkan penunggang e-hailing dengan sifat yang sangat ganas, kejam, dan terancang. Menyadari kerumitan kes ini, Polis Daerah Gombak melaporkan segera kepada pucuk pimpinan polis kontingen Selangor yang serta-merta mengarahkan penubuhan satu pasukan siasatan khas. Unit-unit elit dari Jabatan Siasatan Jenayah, JSJ, dan Jabatan Siasatan Jenayah Forensik, D10, Polis Kontingen, telah dihantar untuk bekerja sama dengan Polis Daerah Gombak. Mayat mangsa segera dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat bagi menentukan punca sebenar kematian. Laporan bedah siasat yang dihantar kepada pasukan siasatan beberapa jam kemudian mendedahkan detik-detik terakhir mangsa yang penuh ngeri. Pakar forensik merumuskan mangsa meninggal dunia akibat asfiksia mekanikal. Secara terperinci, terdapat kesan jerutan yang dalam dan lebam mengelilingi leher mangsa. Ciri-ciri kesan jerutan menunjukkan pembunuh menggunakan sejenis tali kecil yang kuat dan mempunyai daya cengkaman tinggi, contohnya tali payung terjun, kabel brek basikal atau sejenis dawai logam nipis yang telah disediakan terlebih dahulu. Kesan jerutan itu bukan disebabkan oleh tangan. Menganalisis arah jerutan,
Pihak forensik berpendapat pembunuh menyerang dari belakang. Senario yang paling mungkin ialah mangsa masih duduk di atas motorsikal dengan pembunuh duduk di belakang. Apabila motosikal memasuki jalan sunyi, dia secara tiba-tiba melilitkan tali ke leher mangsa dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjerut. Kekejaman pembunuh juga terpapar melalui tanda-tanda fisiologi pada mayat. Mata mangsa terbeliak, lidahnya terjelir. Ini adalah tanda-tanda klasik kematian akibat asfiksia mekanikal yang berlaku secara tiba-tiba dan ganas. Mangsa telah melalui beberapa minit yang mengerikan, cuba meronta-ronta dalam keadaan sia-sia. Dengan kesimpulan forensik, pasukan siasatan mengesahkan ini adalah satu rompakan terancang di mana pembunuh telah menyediakan senjata terlebih dahulu. Isu mendesak seterusnya mengenal pasti identiti mangsa. Mangsa tidak membawa sebarang dokumen pengenalan diri. Satu-satunya petunjuk ialah uniform Grab. Pasukan siasatan segera menghubungi pejabat perwakilan syarikat Grab Malaysia di Kuala Lumpur, memberikan maklumat pengenalan awal seperti uniform dan yang paling penting, kawasan penemuan mayat di Kampung Kuang Gombak serta anggaran waktu kematian pada malam sebelumnya, 9 Mei. Pasukan siasatan meminta Grab menyemak keseluruhan sistem mereka. Hanya selepas beberapa jam, pihak Grab memberikan maklum balas. Sistem mereka merekodkan seorang penunggang yang menerima tempahan terakhir pada malam 9 Mei menuju ke kawasan Kuang dan kemudiannya hilang dari sistem, offline secara tiba-tiba tanpa menerima tempahan baru. Data lokasi GPS terakhirnya sepadan dengan kawasan penemuan mayat. Identiti mangsa cepat dikenal pasti sebagai Amirul bin Rashid, 28 tahun, berasal dari Kedah, kini menyewa di kawasan Selayang, Selangor. Satu pasukan tugas segera dihantar ke rumah sewa Amirul. Suasana pilu menyelubungi. Istri Amirul, seorang wanita muda yang sedang mendukung bayi berusia beberapa bulan, menangis histeria apabila menerima berita itu. Dia mengesahkan suaminya keluar bekerja dari petang semalam dan apabila dia menelepon lewat malam, teleponnya tidak dapat dihubungi. Dia hanya menyangka bateri telepon suaminya habis atau dia sibuk bekerja di kawasan liputan lemah. Apabila dibawa untuk pengecaman mayat di rumah mayat, wanita muda itu rebah sepenuhnya. Kes yang bermula dengan mayat tanpa nama, kini sudah mempunyai identiti. Dengan identiti mangsa, pasukan siasatan segera menjejaki petunjuk paling penting, tempahan terakhir. Siapakah yang menempah perjalanan maut itu? Sistem Grab memberikan maklumat akaun yang membuat tempahan. Tetapi, apabila pakar teknologi polis mula menyiasat, mereka serta-merta menemui jalan buntu. Lapor Tuan, Ketua Pasukan Teknologi memaklumkan, akaun yang menempah adalah akaun palsu. Ia baru sahaja dicipta beberapa jam sebelum jenayah berlaku. Nombor telefon yang didaftarkan adalah kad SIM prabayar pakai buang yang telah diaktifkan terlebih dahulu dan dibuang sejurus selepas itu. Fakta ini membuatkan pasukan siasatan seram sejuk. Ini adalah rancangan yang telah dirancang dengan teliti. Pembunuh telah membuat perhitungan, membeli SIM pakai buang, mencipta akaun palsu dan sengaja memilih penunggang Grab untuk membawa mangsa ke lokasi sunyi yang telah dipilihnya. Kes ini seolah-olah menemui jalan buntu. Pembunuh telah menyembunyikan jejak digitalnya dengan sempurna. Dia telah merompak motosikal dan telepon. Semua hubungan terputus. Tetapi pembunuh telah terlepas satu butiran yang hanya sains forensik boleh temui. Semasa pemeriksaan mayat yang teliti, pakar forensik menemui kesan aneh di bawah kuku mangsa, Amirul bin Rashid. Mangsa telah melawan. Pakar forensik mengesahkannya dengan sangat yakin. Apabila dijerut dari belakang, secara naluri kedua-dua tangannya melingkar ke belakang, cuba mencakar apa sahaja yang boleh dan dia telah berjaya. Di bawah kuku jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan mangsa terdapat cebisan kulit kecil berlumuran darah.
Ini adalah cebisan kulit pembunuh. Unit forensik segera menjalankan analisis. Dari cebisan kulit yang sangat kecil itu, mereka berjaya mengekstrak dan membina profil DNA yang lengkap milik pembunuh. Ini adalah satu kejayaan besar. Dengan adanya DNA, penangkapan hanya menunggu masa. Arahan untuk perbandingan segera dikeluarkan. Profil DNA ini dibandingkan dengan pangkalan data penjenayah kebangsaan yang menyimpan profil DNA mereka yang mempunyai rekod jenayah lampau. Pasukan siasatan menanti dengan debaran. Beberapa jam kemudian, keputusan kembali. Tiada sebarang padanan ditemui. Satu lagi, jalan buntu. Pembunuh, walaupun bertindak kejam, kemungkinan besar ini adalah kali pertama dia melakukan jenayah serius. Dia tiada rekod jenayah, dia benar-benar seperti hantu. Selepas beberapa hari, kes itu buntu. Jejak SIM pakai buang telah sejuk. Jejak biologi DNA juga tidak dapat menuding kepada sesiapa. Superintenden Azman bin Ishaq, Ketua Pasukan Siasatan Khas, dalam satu mesyuarat tegang telah menghentak meja, membuat keputusan untuk mengubah arah siasatan secara drastik. Semua petunjuk telah buntu. Kita hanya tinggal satu benda sahaja, satu benda fizikal, satu benda yang dia tidak boleh sembunyikan selamanya, kerana tujuannya adalah duit, iaitu motosikal mangsa. Motosikal Honda Wave Alpha, sumber pendapatan Amirul. Saya berpendapat, Superintenden Azman menganalisis pembunuh membunuh untuk merompak motosikal. Dia perlukan duit, kemungkinan besar penagih dadah atau kaki judi. Dia tidak akan simpan motosikal itu lama. Dia pasti akan mencari jalan untuk menjualnya. Inilah satu-satunya petunjuk untuk kita menangkapnya. Satu strategi baru dirangka, menjejaki motosikal itu. Seluruh kekuatan anggota risikan pasukan siasatan khas, termasuk anggota dari JSJ Kontingen Selangor dan Polis Daerah Gombak, digerakkan. Satu operasi semakan besar-besaran yang belum pernah berlaku dilancarkan. Sasaran, semua kedai pajak gadai, kedai membaiki motorsikal, pasar barang curi, dan juga kumpulan jual-beli motorsikal terpakai di media sosial. Skop pencarian tidak terhad di Gombak sahaja. Pasukan siasatan berpendapat pembunuh tidak akan begitu bodoh untuk menjual motosikal berhampiran lokasi jenayah. Skop diperluaskan ke seluruh daerah berdekatan, terutamanya kawasan panas pinggir bandar seperti Selayang, Rawang, Kajang, dan juga daerah dalam bandar seperti Ceras dan Ampang. Ratusan anggota risikan dikerahkan. Mereka membawa maklumat terperinci motosikal yang dirompak, jenis Honda Wave Alpha, warna, nombor pendaftaran, dan terutamanya nombor chassis dan enjin. Tugasan ini amat sukar. Mereka terpaksa memeriksa ribuan buku pendaftaran di kedai pajak gadai, menyelongkar gudang-gudang yang menyimpan motosikal terpakai. Seminggu berlalu, tiada hasil. Ramai pemilik kedai pajak gadai yang takut terlibat cuba menyembunyikan maklumat atau memberi keterangan palsu. Para anggota risikan terpaksa menggunakan pelbagai taktik, dari memujuk hinggalah memberi amaran. 2 minggu berlalu, kes masih ditakuk lama. Pasukan siasatan mula letih. Ada kemungkinan pembunuh telah meleraikan motosikal itu untuk dijual sebagai alat ganti, atau telah membawanya ke negeri lain yang lebih jauh untuk dijual. Dan ketika harapan hampir padam, satu titik perubahan berlaku. Pada petang 24 Mei, yaitu 14 hari selepas kejadian, talian hotline pasukan siasatan menerima satu panggilan. Pemanggilnya ialah Encik Lee Wei Seng, pemilik sebuah kedai pajak gadai di daerah Ceras. Suara Encik Lee kedengaran cemas. Hello, betulkah Encik Polis sedang cari motosikal Honda Wave Alpha milik penunggang Grab yang dibunuh tu? Saya baca surat kabar beberapa hari ini. Saya rasa macam sama. Saya syak, motosikal yang saya baru beli minggu lepas tu, motor dialah. Jantung para anggota risikan seakan terhenti. Encik bertenang, jangan usik apa-apa.
Encik di alamat mana? Apa ciri-ciri motosikal tu? Saya di Jalan Lok Iyo, Encik Lee berkata. Minggu lepas ada seorang budak lelaki nampak macam Samseng datang jual motor. Dia kata motor keluarga, perlukan duit segera, tiada geran. Saya tawar harga rendah pun dia jual. Tapi hari ini saya baca balik maklumat nomor plat, nomor chassis, nomor enjin dalam surat kabar. Saya bandingkan dengan motor dalam store. Ya Tuhan, sama 100%. Encik datang cepat. Satu pasukan tugas dari JSJ segera bergegas. Di kedai pajak gadai Encik Lee, mereka menemuinya. Motosikal Honda Wave Alpha berwarna biru gelap itu masih dalam keadaan baik, disimpan di dalam store. Nombor pendaftaran, nombor chassis, nombor enjin, semuanya sepadan. Ini adalah motosikal milik mangsa, Amirun bin Rashid. Bahan bukti paling penting dalam kes ini telah ditemui. Mana orang yang jual motor tu? Superintenden Azman yang baru tiba bertanya. Encik Lee segera mengeluarkan buku rekodnya. Ini encik, dia tiada geran motor, tapi dia ada tinggalkan salinan kad pengenalan sebagai jaminan. Ini salinannya. Nama dia Zulhairi bin Manaf. Kamera litar tertutup kedai saya pun ada rakam muka dia. Berdasarkan salinan kad pengenalan dan rakaman CCTV, pasukan siasatan dengan pantas mendapatkan identiti dan alamat penjual motosikal itu. Zulhairi bin Manaf, 26 tahun, menetap di daerah Rawang. Satu pasukan risikan segera dihantar ke alamat Zulhairi. Operasi tangkapan berjalan pantas. Zulhairi bin Manaf pucat lesi dan longlai apabila melihat polis menyerbu masuk. Dia bukan penjenayah profesional, hanya seorang samseng kampung. Di balai polis, Zulhairi segera memberi keterangan. Saya tak bunuh orang, Cik. Sumpah bukan saya. Zulhairi tergagap-gagap. Motosikal tu bukan saya punya. Saya cuma tolong jual saja. Tolong jual untuk siapa? Tolong jual untuk kawan saya. Nama dia Khairul Azam bin Jamil, 30 tahun. Kenapa tolong jual? Dia minta tolong saya. Dia kata dia banyak hutang, nak jual motor cepat. Motor tak ada geran, dia takut tak laku. Jadi dia minta saya yang biasa lepak kat pasar ni tolong jualkan. Dia janji bagi saya RM500 kalau berjaya jual. Saya nampak senang dapat duit, jadi saya setuju. Sumpah saya tak tahu motor tu motor curi. Khairul Azam bin Jamil, Superintenden Azman menggumam. Nama ini serta-merta diletakkan sebagai suspek nombor 1. Khairul Azam di mana sekarang? Dia sewa dekat kawasan saya juga di Rawang, dekat kawasan rumah pangsa. Segalanya kini jelas. Khairul Azam adalah kunci utama. Satu rancangan serbuan segera dirangka. Pasukan JSJ bekerjasama dengan polis daerah Rawang berpecah kepada beberapa kumpulan secara senyap menghampiri kawasan rumah pangsa yang ditunjukkan oleh Zulhairi. Tetapi apabila pasukan serbuan memecah masuk bilik sewa Khairul Azam, ia kosong. Dia dah lesap, Tuan, seorang anggota melaporkan. Pakaian, barang pribadi semua dah tiada, dia dah lari. Jiran-jiran di sekeliling ditanya serta-merta. Budak Khairul tu kah? Seorang jiran memberitahu. Dia pindah tergesa-gesa. Rasanya betul-betul hari dia suruh si Zul tu jual motor. Lepas dapat duit, malam tu juga dia terus pindah. Nampak macam takut-takut. Pembunuh telah menghidu bahaya. Dia tahu sebaik sahaja motorsikal itu dijual, jejaknya akan terbongkar. Dia telah melarikan diri. Khairul Azam bin Jamil, 30 tahun, serta-merta menjadi suspek utama kes ini. Perintah tangkapan segera dikeluarkan. Gambar dan butiran pribadinya diedarkan ke semua stesen bas, stesen kereta api, dan pos-pos kawalan. Pasukan siasatan berpendapat dia baru sahaja mendapat wang dari jualan motosikal. Kemungkinan besar dia akan menggunakan wang itu untuk terus bersembunyi atau berpindah ke negeri lain. Operasi memburu bermula dengan giat. Para anggota risikan menyemak semua hubungan Khairul Azam. Di mana dia ada kenalan, ke mana dia selalu pergi.
Dan 3 hari kemudian, satu maklumat penting diterima dari polis kontingen Johor. Mereka mengesan seorang individu dengan ciri-ciri seperti Khairul Azam baru sahaja mendaftar masuk di sebuah rumah tumpangan murah di Johor Bahru. Satu pasukan petugas khas dari pasukan siasatan segera bertolak, merentasi malam ke Johor. Pada awal pagi 28 Mei, dengan kerjasama JSJ Johor, para anggota menyerbu bilik 301 rumah tumpangan itu. Khairul Azam yang sedang nyenyak tidur selepas khayal dadah terkejut. Dia melihat polis, dia tahu segalanya telah berakhir, tanpa sedikit pun rintangan, dia melutut, mengangkat kedua-dua tangannya ke udara dan menyerah diri. Dan sebaik sahaja dibawa ke dalam kenderaan polis, Khairul Azam terus menunduk dan mengaku bersalah. Saya tak sengaja. Saya gian sangat. Saya perlukan duit beli dadah. Saya tak berniat bunuh dia. Hantu dalam kes samun Grab di Gombak akhirnya tumpas selepas 18 hari bersembunyi. Penangkapan yang berjaya di rumah tumpangan di Johor Bahru itu secara rasmi menamatkan 18 hari pelarian Khairul Azam dalam ketakutan. Hantu kes ini yang telah menyembunyikan jejaknya dengan licik menggunakan SIM pakai buang dan melarikan diri merentasi beberapa negeri akhirnya terbongkar. Di bawah kawalan ketat pasukan petugas khas, Khairul Azam dibawa pulang pada malam itu juga, merentasi ratusan kilometer kembali ke Selangor untuk berdepan dengan jenayahnya. Dia dibawa terus ke ibu pejabat JSJ kontingen Selangor. Duduk di dalam bilik soal siasat, di bawah cahaya lampu Kalimantan yang terang, rupa lelaki berusia 30 tahun ini kelihatan hancur sepenuhnya. Dia tidak lagi menunjukkan riak cemas dan waspada seperti seorang pelarian. Kini dia menggigil, peluh membasahi, kedua-dua matanya merah berair. Itu bukan penyesalan. Itu adalah sindrom ketagihan. Dia sedang gian teruk. Berhadapan dengannya, Superintenden Azman bin Ishak, ketua pasukan siasatan, tidak menunjukkan sebarang emosi. Pengakuan awal di Johor Bahru adalah satu hal, tetapi keterangan rasmi di Ibu Pejabat Polis dengan kehadiran wakil dari Pejabat Peguam Negara adalah asas undang-undang yang kukuh. Suspek Khairul Azam bin Jamil, Superintenden Azman memulakan, suaranya tegas, waran tangkap telah dilaksanakan. Kamu telah mengaku perbuatan kamu pada mulanya. Sekarang saya mau kamu ceritakan semula segalanya. Segalanya dari saat kamu mendapat idea, sehinggalah kamu menyediakan senjata dan proses kamu membunuh mangsa, Amirul bin Rashid. Semakin kamu jujur, semakin baik untuk kamu. Faham? Khairul Azam mengangguk laju. Ketagihan yang menyeksanya membuatkan dia sanggup melakukan apa sahaja. Ya, saya cerita semua. Dan kemudian Khairul Azam mula bercerita. Keterangannya yang terputus-putus kerana menggigil telah melakarkan semula tragedi seorang lelaki yang telah dihancurkan sepenuhnya oleh dadah. Khairul Azam bukanlah seorang penjenayah terancang. Dia pernah menjadi seorang tukang cat yang mahir. Tetapi kemudian dia terjerumus ke dalam kancah penagihan dadah tegar. Segalanya dalam hidupnya, dari pekerjaan, keluarga, istri dan anak jika ada, semuanya telah diragut oleh dadah. Hidupnya hanya berputar sekitar satu tujuan, wang untuk mendapatkan dos dadah seterusnya. Berapa lama kamu tak ada duit? Penyiasat bertanya. Saya dah hampir seminggu tak ada duit. Khairul Azam berbisik. Hutang saya banyak, tak ada siapa nak bagi pinjam lagi. Saya gian sangat, tak tahan. Dalam keadaan terdesak dan gian, satu idea muncul. Dia melihat penunggang Grab di mana-mana. Mereka sentiasa mempunyai dua benda berharga, telefon pintar untuk menerima tempahan dan sebuah motosikal. Mereka adalah mangsa yang mudah, sering bergerak sendirian pada waktu malam. Rancangan itu dibuat bila? Saya terfikir 2 hari sebelum kejadian, Khairul Azam mengaku.
Dia mula membuat persiapan. Pertama, dia pergi ke sebuah kedai telefon terpakai dan membeli kad SIM prabayar yang telah diaktifkan. Dia tahu dia tidak boleh menggunakan nombornya sendiri. Seterusnya, dia perlukan senjata. Dia tidak berani menggunakan pisau kerana takut darah, takut mangsa melawan. Dia perlukan sesuatu yang boleh mengawal mangsa dari belakang. Dia menggunakan kabel brek dari sebuah basikal lama, memotongnya sepanjang yang cukup untuk menjerut, kemudian memilih lokasi. Dia pernah bekerja sebagai tukang cat di kawasan Gombak. Dia tahu tentang jalan sunyi di kampung Kuang itu. Dia tahu jalan itu tiada lampu, tiada rumah penduduk dan sangat sunyi pada waktu malam. Ia adalah lokasi yang sempurna. Pada malam 9 Mei, ketagihannya mencapai kemuncak. Dia tahu dia tidak boleh menunggu lagi. Dia menggunakan telepon bimbit lamanya, memasukkan SIM pakai buang itu. Dia mencipta akaun Grab palsu. Dia tidak terus menempah. Dia menaiki bas dari Rawang ke kawasan berhampiran Kuang. Barulah dia membuka aplikasi dan menempah perjalanan. Dia sengaja menetapkan destinasi ke jalan sunyi di kampung Kuang. Sistem memaklumkan penunggang Amirul bin Rashid telah menerima tempahan. Apabila Amirul datang menjemput, adakah dia syak apa-apa? Tidak, Khairul Azam menggeleng. Saya kata saya nak balik rumah saudara dalam kampung. Dia nampak ceria. Dia siap tanya kenapa balik lambat. Motosikal Honda Wave Alpha itu mula bergerak. Amirul tanpa sedikit pun syak wasangka sedang membawa pembunuhnya ke jalan maut. Apabila motosikal itu membelok dari jalan besar ke jalan konkrit di tepi ladang, sekelilingnya hanya kegelapan dan bunyi cengkerik. Jantung Khairul Azam berdegup kencang. Saya gementar, tapi Jianto yang paksa saya. Apabila sampai di selekoh paling sunyi yang telah ditandanya, Khairul Azam menjerit, "Bang, berhenti sini!" Amirul secara refleks memperlahankan dan membrek motosikal, dan pada saat itulah, duduk di belakang, Khairul Azam mengeluarkan kabel yang telah diikat simpul dari poket jaketnya. Dia melilitkannya ke leher Amirul. Saya jerut, Khairul Azam memejamkan mata sambil bercerita. Saya jerut sekuat hati. Mangsa Amirul bin Rashid yang diserang secara tiba-tiba hanya sempat mengeluarkan bunyi tercekik, tetapi naluri untuk hidup bangkit. Dia melawan, Khairul Azam mengaku, suaranya masih ketakutan. Dia tak mati terus, dia lepaskan handle motor. Dia cuba capai tangan saya ke belakang. Dia cakar leher saya, tangan saya. Dia cuba lepaskan kabel tu. Satu pergelutan ngeri berlaku di atas motosikal. Kedua-duanya jatuh terpelanting ke jalan. Khairul Azam dalam keadaan gila menindih mangsa dan terus menjarut. Dia lebih kuat. Amirul dalam usaha terakhirnya masih cuba mencakar. Dan kemudian segalanya senyap. Amirul terbaring kaku. Khairul Azam tercungap-cungap. Dia tahu dia telah membunuh seseorang. Selepas itu, kamu buat apa? Saya takut, saya kena sorok mayat tu. Saya heret dia. Saya buang dalam parit. Lepas tu, saya geledah poket dia, ambil dompet, ambil telefon, lepas tu saya start motor dan lari, Khairul Azam mengaku. Dia melarikan diri dari Gombak, kembali ke rumah sewanya di Rawang pada malam itu. Dia menggigil, ketakutan, tetapi juga hayal kerana baru melakukan sesuatu yang besar. Keesokan paginya, perkara pertama yang dilakukannya ialah menjual telepon bimbit Amirul, mendapat beberapa ratus ringgit dan terus membeli dada. Dia tahu motosikal itu adalah satu beban. Dia tidak berani menjualnya sendiri kerana tiada geran dan takut terbongkar. Dia teringat akan Zulhairi bin Manaf, seorang rakan Samseng yang biasa menjadi orang tengah. Dia menelefon Zulhairi menjanjikan RM500 jika dapat menjualnya dengan cepat.
Sebaik sahaja Zulkhairi membawa uang hasil jualan motosikal, Khairul Azam segera mengemas barangnya. Dia tahu lambat laun polis akan menemui motosikal itu. Dia mesti lari. Dia membeli tiket bas terus ke Johor Bahru, tempat yang dianggapnya selamat, untuk bergaul dengan pekerja buruh atau meneruskan penagihannya. Dia tidak sangka, hanya 3 hari kemudian dia ditangkap. Keterangan Khairul Azam sepadan sepenuhnya dengan senario yang dibina oleh pasukan siasatan. Semua butiran dari SIM pakai buang, kabel jerutan, sehinggalah penjualan motosikal melalui Zulkhairi, semuanya sepadan. Tetapi pasukan siasatan perlukan satu lagi perkara, sesuatu untuk mengunci kes ini selama-lamanya, supaya Khairul Azam tidak boleh menukar pengakuan atau mendakwa dipaksa. Itulah sampel kulit di bawah kuku mangsa. Serta-merta, pegawai forensik mengambil sampel DNA Khairul Azam. Mereka menggunakan putik kapas untuk mengambil calitan dari dalam mulutnya. Sampel DNA Khairul Azam segera dimeterai dan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis, dengan arahan untuk membandingkannya dengan sampel DNA asing yang ditemui di bawah kuku mangsa Amirul bin Rashid. Seluruh pasukan siasatan menanti dengan debaran dan hanya selepas 24 jam keputusan kembali. Laporan analisis yang diletakkan di atas meja Superintenden Azman menyatakan dengan jelas, sampel DNA yang diambil dari mulut suspek Khairul Azam bin Jamil sepadan sepenuhnya dengan sampel DNA dari cebisan kulit di bawah kuku mangsa Amirul bin Rashid. 100% sepadan. Sains telah bersuara. Mangsa pada detik-detik terakhir hayatnya telah menuding sendiri kepada pembunuhnya. Pengakuan subjektif dan hasil analisis objektif telah bergabung. Kes ini selepas 18 hari yang tegang secara rasmi telah diselesaikan. Pengakuan terperinci Khairul Azam digabungkan dengan laporan analisis DNA yang sepadan secara mutlak telah membentuk satu kepungan bukti yang tidak dapat dipecahkan. Pasukan siasatan yang pada mulanya buntu kini mempunyai bukti yang lengkap, saksi, pengakuan Khairul Azam, pemilik kedai pajak gadai, dan bahan bukti, motosikal, cebisan kulit, hasil DNA. Kes ini pada dasarnya telah berjaya diselesaikan. Walau bagaimanapun, dalam prosedur undang-undang, untuk memastikan objektif dan keteguhan file kes apabila diserahkan kepada pejabat peguam negara, pasukan siasatan memutuskan untuk menjalankan satu lagi langkah siasatan penting terakhir, lakon semula kejadian di tempat kejadian. Ini adalah langkah wajib. Pengakuan suspek, walaupun terperinci, masih bersifat subjektif. Hanya apabila dia sendiri melakonkan semula perbuatan jenayahnya di lokasi sebenar kejadian dan semua butirannya sepadan dengan jejak di tempat kejadian, barulah kertas pertuduhan benar-benar kukuh dan tidak dapat dipertikaikan di mahkamah. Beberapa hari kemudian, perintah untuk lakon semula kejadian diluluskan oleh pejabat peguam negara. Khairul Azam dengan pakaian lokap berjalur dibawa kembali ke Kampung Kuang, Gombak. Jalan konkret di tepi ladang itu kini tidak lagi sunyi. Ratusan penduduk yang ingin tahu setelah mendengar berita polis membawa pembunuh penunggang Grab untuk melakonkan semula kejadian telah berkumpul mengerumuni kawasan itu. Mereka berdiri di atas batas-batas ladang, di atas bumbung rumah dari jauh, dengan pandangan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan kemarahan terhadap pembunuh berdarah sejuk itu. Pasukan polis simpanan persekutuan terpaksa membentuk satu perimeter keselamatan yang ketat, memasang pita polis di seluruh kawasan. Khairul Azam dengan tangan bergari melangkah turun dari trak polis. Dia kurus kering, kedua-dua matanya cengkung, lesu, kesan beberapa hari menahan gian di dalam lokap. Apabila melihat semula parit tempat dia membuang mayat itu, dia tiba-tiba menggigil, kakinya seakan-akan mahu rebah.
Tertuduh, bangun, lakonkan semula semua perbuatan kamu. Seorang pegawai penyiasat memberi arahan. Lakon semula bermula di bawah pengawasan ketat timbalan pendakwa raya, peguam yang dilantik dan dirakam serta diambil gambar dengan teliti. Sebuah motosikal Honda Wave Alpha yang serupa dengan milik mangsa dibawa ke situ. Seorang anggota polis berlakon sebagai mangsa, Amirul bin Hashid, duduk di hadapan. Khairul Azam diarahkan duduk di belakang. Apa yang kamu buat apabila sampai di selekoh ini? Khairul Azam dengan tangan bergari yang menggeletar terpaksa melakonkan semula perbuatannya. Dia menjerit, "Bang, berhenti!" Sebaik sahaja motosikal berhenti, dia diberikan seutas kabel sebagai prop. Dia terpaksa melakonkan semula tindakan ngeri itu, melilit kabel ke leher anggota polis yang telah dilindungi dan melakukan gerakan menjurut kuat dari belakang. Selepas itu apa jadi? Lepas itu, kami berdua jatuh ke jalan. Khairul Azam menggumam. Dia terpaksa melakonkan semula adegan jatuh. Adegan dia menindih mangsa yang kini digantikan dengan patung dan terus menjerut sehingga mangsa tidak bergerak. Dia juga terpaksa melakonkan semula bagaimana mangsa cuba melawan dengan mencakar tangannya. Seterusnya, perbuatan melupuskan mayat. Tertuduh heret mangsa kemana? Khairul Azam dengan pakaian lokapnya terpaksa menunduk, memegang patung itu dan menyeretnya dari tengah jalan melalui rumput di tepi dan membuangnya ke dalam parit. Lokasi dia membuangnya sepadan sepenuhnya dengan tempat Encik Ahmad, petani itu, menemui mayat. Akhir sekali, dia melakonkan semula adegan menggeledah dan menterbalikkan poket seluar patung itu, mengambil dompet dan telefon. Lepas tu kamu buat apa? Saya start motor, saya lari. Dia terpaksa menaiki motosikal itu, menghidupkan enjin dan menunggangnya pergi, melakonkan semula laluan dia melarikan diri dari tempat kejadian. Seluruh proses lakon semula, setiap tindakan, gerak-geri, dan kata-kata direkodkan dan semuanya sepadan 100% dengan pengakuan awalnya, serta jejak-jejak yang ditemui di tempat kejadian, lokasi mayat, kesan pergulutan, dan laporan forensik mengenai asfiksia mekanikal dari belakang. Lakon semula berakhir. Khairul Azam dibawa semula ke trak polis, meninggalkan laungan dan cacian dari orang ramai. Hukum mati penagih ni. Dengan laporan lakon semula kejadian, bersama dengan pengakuan, hasil analisis DNA dan barang kes yaitu motosikal, pasukan siasatan kini mempunyai file kes yang tidak boleh dipertikaikan. Superintenden Azman bin Ishak, ketua pasukan siasatan, secara resmi menandatangani laporan siasatan akhir. File setebal ratusan muka surat itu dimetrai dan diserahkan kepada pejabat peguam negara. Permintaan dibuat untuk mendakwa suspek Khairul Azam bin Jamil atas 2 pertuduhan yang amat serius. 1. Kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dengan faktor-faktor pemberat seperti membunuh untuk melakukan jenayah lain, samun, dan melakukan jenayah dengan cara yang kejam. 2. Kesalahan merompak di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Dalam laporan siasatan, pasukan siasatan juga menekankan punca sosial jenayah ini. Khairul Azam, akibat ketagihan dadah yang teruk, telah hilang sifat kemanusiaan, tidak lagi mampu mengawal tingkah lakunya, dan bertindak kejam hanya untuk mendapatkan wang bagi memuaskan ketagihannya. Ini adalah satu amaran tentang bahaya dadah kepada masyarakat. Siasatan yang berlangsung selama 18 hari, bermula dari penemuan mayat tanpa nama di dalam parit, secara resmi telah ditutup. Kini, hanya tinggal menanti perbicaraan terbuka dan hukuman yang setimpal untuk pembunuh berdarah sejuk itu. Penangkapan Khairul Azam bersama dengan pengakuan dan hasil lakon semula kejadian yang sepadan telah secara resmi menutup fasa siasatan oleh pasukan khas.
18 hari yang tegang berlumba dengan massa akhirnya membuahkan hasil. Pembunuh telah ditangkap. Tetapi bagi masyarakat, dan terutamanya bagi keluarga mangsa, tragedi ini sebenarnya baru bermula. Berita mengenai kes ini, yang pada mulanya hanya penemuan mayat penunggang Grab, kini diumumkan secara terperinci. Pembunuhnya adalah seorang penagih dadah yang telah merancang membeli SIM pakai buang, menyediakan kabel jerutan, mencipta akaun palsu untuk memancing mangsa ke tempat sunyi dan membunuhnya, hanya untuk merompak sebuah motosikal dan sebuah telepon bimbit. Kebenaran yang kejam dan nyata ini telah mencetuskan gelombang kemarahan dan ketakutan yang melampau dalam masyarakat, terutamanya di kalangan penunggang perkhidmatan e-hailing di Lembah Klang. Ribuan penunggang Grab, para pekerja miskin yang setiap hari berpanas dan berhujan di jalanan, tiba-tiba merasa diri mereka terlalu hampir dengan maut. Mangsa Amirul bin Rashid adalah cerminan diri mereka. Amirul, seperti mereka, hanya cuba mencari rezeki, percaya pada aplikasi, percaya pada penumpang, tetapi akhirnya menemui ajal yang sia-sia di tangan seorang penagih. Ya Allah, kejamnya, sebab sebuah motor saja dia sanggup bunuh orang. Seorang penunggang Grab veteran berkata sambil menggigil membaca berita di tepi jalan. Kita nih, kalau malam-malam dapat booking ke kawasan pinggir bandar yang sunyi, mana kita nak tahu nasib kita. Gelombang ketakutan merebak. Ramai penunggang menolak tempahan ke daerah-daerah pinggir bandar seperti Gombak, Rawang, atau Hulu Langat selepas jam 10 malam. Ada yang secara senyap membeli penyembur lada dan baton untuk mempertahankan diri. Profesi sebagai penunggang e-hailing yang sudah sedia tidak menentu, kini diselubungi bayangan bahaya maut. Orang ramai menuntut syarikat e-hailing mengambil langkah untuk melindungi penunggang mereka dan menuntut undang-undang menjatuhkan hukuman paling berat ke atas penjenayah itu. Tetapi semua kemarahan masyarakat tidak dapat mengukur kesakitan yang ditanggung oleh keluarga mangsa Amirul bin Rashid. Di rumah sewa usang di Selayang, satu majelis pengebumian yang ringkas dan penuh air mata telah diadakan. Istri muda Amirul, yang baru berusia awal 20-an, memeluk bayi mereka yang masih kecil sambil meraung hingga pengsan di sisi keranda. Dia tidak percaya suaminya yang baik dan rajin, yang baru pagi semalam mencium anak mereka sebelum pergi kerja sambil berkata, "Ayah pergi cari duit beli susu untuk anak," kini terbaring kaku di dalamnya. Amirul adalah pencari nafkah utama, satu-satunya tonggak keluarga. Kematiannya bukan sahaja kehilangan satu nyawa, ia adalah keruntuhan ekonomi seluruh keluarganya. Istri muda itu kini menjadi balu, tanpa pekerjaan, dengan seorang anak kecil, tidak tahu bagaimana hendak meneruskan hidup. Ibu bapa tua Amirul di kampung di Kedah juga rebah apabila mendengar berita anak lelaki mereka dibunuh dengan kejam. Mereka terpaksa meminjam wang, menaiki bas paling awal ke Kuala Lumpur hanya untuk menatap wajah anak mereka buat kali terakhir. Kesedihan mereka tidak terperi. Mereka menuntut pasukan siasatan, menuntut undang-undang, menjatuhkan hukuman mati ke atas pembunuh itu. Dia bunuh suami saya, dia bunuh ayah kepada anak saya. Dia mesti bayar dengan nyawa. Tolonglah Tuan, tolonglah. Raungan istri muda itu di balai polis menghantui semua anggota dalam pasukan siasatan. Sementara itu, di lokap Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, Khairul Azam, selepas beberapa hari pertama menahan Gian, kini kelihatan lebih waras. Selepas dihadapkan dengan bukti yang lengkap, terutamanya hasil analisis DNA, dia faham bahawa dia tiada jalan lagi untuk menafikan perbuatannya. Kedegilan seorang penagih kini digantikan dengan ketakutan akan kematian. Apabila pegawai penyiasat memberitahunya tentang hukuman yang bakal dihadapinya, Khairul Azam menggigil.
dia mula menunjukkan penyesalan. Saya tahu dosa saya. Dia terisak-isak. Saya cuma sebab gian dadah. Saya hilang kawalan. Saya minta Tuhan bagi saya peluang untuk hidup. Saya masih ada emak yang tua. Tetapi penyesalan yang terlambat ini, apabila diletakkan di samping perbuatannya, menyediakan SIM pakai buang, menyediakan kabel jerutan, dan menjerut leher mangsa hingga mati, kelihatan terlalu palsu. Dia tidak menyesal kerana telah membunuh, dia hanya takut kerana dia bakal mati. Laporan siasatan akhir setebal ratusan muka surat bersama semua barang kes, laporan bedah siasat, laporan lakon semula dan terutamanya laporan analisis DNA telah ditandatangani oleh Superintenden Azman bin Ishak dan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat peguam negara. Para timbalan pendakwa raya yang menerima fail kes itu bekerja dengan amat teliti. Ini adalah satu kes bunuh dan samun yang tipikal, tetapi mempunyai sifat yang sangat kejam. Semua bukti yang dikumpul oleh pihak polis telah mengunci pembunuh itu. Selepas beberapa minggu meneliti fail, pejabat peguam negara secara rasmi mengeluarkan kertas pertuduhan. Kertas pertuduhan itu, dengan bahasa undang-undang yang tegas, mendedahkan seluruh jenayah Khairul Azam. Pejabat peguam negara mendakwa suspek Khairul Azam bin Jamil, 30 tahun, atas dua pertuduhan yang amat serius. 1. Kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Kekeksaan. 2. Kesalahan merompak di bawah Seksyen 392 Kanun Kekeksaan. Kertas pertuduhan itu juga menggariskan faktor-faktor pemberat yang menjadikan jenayah Khairul Azam sebagai salah satu kes yang paling serius tanpa kemungkinan untuk pemulihan. Membunuh untuk melakukan jenayah lain, dia telah membunuh Amirul dengan tujuan yang jelas untuk merampas motosikal dan harta benda. Melakukan jenayah dengan cara yang kejam, perbuatan menggunakan kabel untuk menjerut leher mangsa dari belakang sehingga mati adalah perbuatan yang ganas dan menyebabkan kematian yang menyakitkan kepada mangsa. Bersifat samseng hanya karena mahu mendapatkan wang untuk memuaskan wang ketagihan, dia telah meragut nyawa seorang pekerja yang tidak bersalah. Dengan pertuduhan dan faktor-faktor pemberat ini, hukuman yang akan dipohon oleh pihak pendakwaan di mahkamah hampir pasti adalah hukuman tertinggi. Kertas pertuduhan diserahkan kepada Khairul Azam apabila membaca baris-baris perkataan yang memohon hukuman tertinggi, pembunuh itu rebah sepenuhnya. Seluruh Lembah Kelang, terutamanya komuniti penunggang e-hailing dan keluarga mangsa, kini hanya menanti satu hari. Hari di mana Mahkamah Tinggi akan membuka perbicaraan secara terbuka. Hari di mana Khairul Azam akan membayar harga untuk jenayahnya yang tidak dapat dimaafkan. Fasa siasatan di lapangan dengan pemburuan yang mendebarkan, sesi soal siasat yang tegang, dan lakon semula yang penuh air mata telah berakhir secara resmi. Jejak Khairul Azam telah terakam di tempat kejadian. DNA kulitnya telah dikunci dalam fail analisis dan pengakuannya yang sepadan dengan setiap butiran telah direkodkan. Kini, pertarungan tidak lagi berlaku di jalanan atau di dalam bilik soal siasat, tetapi beralih ke medan yang lebih senyap, tetapi tidak kurang pentingnya, medan perundangan. Seluruh file kes setebal ribuan muka surat, termasuk laporan siasatan akhir, laporan bedah siasatan forensik, file video dari CCTV, dan senjata pembunuhan telah dimitrai dan diserahkan dari Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontingen Selangor kepada pejabat peguam negara. Para timbalan pendakwa raya yang mewakili negara dalam pendakwaan, apabila menerima fail itu, juga terkejut dengan rancangan yang begitu teliti dan dingin. Mereka mengkaji setiap butiran dengan teliti.
Mereka menonton semula video lakon semula di mana Khairul Azam melakonkan adegan menjerut mangsa, menyeret mayat dan dengan selamba menunggang motosikal untuk dijual. Selepas beberapa minggu mengkaji dengan teliti, membeleh setiap butiran dan membandingkan setiap keterangan, pejabat peguam negara secara rasmi mengeluarkan kertas pertuduhan. Ini adalah dokumen perundangan paling penting yang secara rasmi mendakwa suspek Khairul Azam bin Jamil di hadapan Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan. Kertas pertuduhan itu adalah seperti satu penghakiman di atas kertas yang mendedahkan seluruh rancangan dan jenayah pembunuh berdarah sejuk itu. Pihak pendakwaan mendakwa Khairul Azam atas 2 pertuduhan amat serius. 1. Kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 2. Kesalahan merompak di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Kertas pertuduhan menggariskan faktor-faktor pemberat yang menjadikan jenayahnya sebagai salah satu kes paling serius tanpa kemungkinan pemulihan. Membunuh untuk melakukan jenayah lain, dia telah membunuh Amirul dengan tujuan yang jelas untuk merampas motorsikal dan harta benda. Melakukan jenayah dengan cara yang kejam, perbuatan menggunakan kabel untuk menjerut leher mangsa dari belakang sehingga mati adalah perbuatan ganas yang menyebabkan kematian yang menyakitkan. Bersifat samseng, hanya kerana mahu mendapatkan wang untuk memuaskan ketagihan, dia telah meragut nyawa seorang pekerja yang tidak bersalah. Dengan kertas pertuduhan ini, dengan faktor-faktor pemberat yang tidak dapat disangkal, pihak pendakwaan telah memohon hukuman tertinggi, hukuman mati. Sementara itu, di penjara, Khairul Azam selepas beberapa bulan ditahan reman telah berubah sepenuhnya. Tiada lagi kedegilan dan cabaran seperti hari-hari pertama. Kejutan dan kegilaan jenayah telah berlalu. Kini, dia berhadapan dengan 4 dinding yang sejuk, dengan kesunyian dan dengan imej Amirul bin Rashid, satu imej yang diakuinya menghantuinya dalam setiap tidurnya. Dia telah menerima kertas pertuduhan, dia telah membaca dan memahami 2 perkataan, hukuman mati bukan lagi satu ugutan. Ia adalah masa depan yang telah ditetapkan. Ketakutan akan kematian mula menguasainya. Khairul Azam, dari seorang pembunuh berdarah sejuk, kembali menjadi seorang lelaki berusia 30 tahun yang ketakutan dan menyesal. Tetapi adakah penyesalannya kerana kehilangan masa depannya atau kerana telah meragut nyawa orang lain? Dia mula menulis. Dia menulis surat-surat yang penuh air mata kepada ibu bapaknya, memohon maaf kerana telah memalukan keluarga. Dan dalam satu usaha lemah untuk mencari kemaafan dari nuraninya, dia menulis sepucuk surat untuk dihantar kepada keluarga mangsa, Amirul bin Rashid. Dalam surat itu, dia memanggil istri Amirul sebagai kakak, dia memohon maaf. Dia berkata, dia terlalu gian, terlalu buta. Dia merayu agar keluarga, terutamanya istri mangsa, memaafkannya. Dia tahu dia patut dihukum mati, tetapi dia merayu belas kasihan agar dia diberi peluang untuk hidup, untuk membina semula hidup dan menebus kesalahannya. Surat itu sudah tentu disimpan oleh pihak penjara dan dimasukkan ke dalam file case sebagai bukti penyesalan. Tetapi, bagi pasukan siasatan, ini hanyalah naluri untuk hidup, satu usaha terakhir untuk berpaut pada harapan, bukan penyesalan yang sebenar. Dan penyesalan itu, jika ada, sudah terlalu lambat. Kesakitan keluarga mangsa tidak dapat dipulihkan. Sejak hari tragis itu, kehidupan istri muda itu menemui jalan buntu. Dia dan bayi kecilnya terpaksa meninggalkan rumah sewa di Selayang, kembali ke kampung di Kedah, menumpang dengan ibu bapak tua. Dia kehilangan suami, anaknya kehilangan ayah, dan seluruh keluarga kehilangan tonggak ekonomi utama.
Bantuan dari masyarakat, dari pihak syarikat Grab, dan dari rakan-rakan penunggang lain, walaupun besar dari segi moral dan material, tidak dapat meredakan kesakitan kehilangan dan kemarahan yang meluap-luap. Saya tak perlukan apa-apa, kata istri muda itu kepada timbalan pendakwa raya ketika mereka datang untuk mengambil keterangan tambahan. Saya hanya perlukan satu benda, saya perlukan keadilan. Saya mau lelaki itu yang bunuh suami saya, dia mesti bayar dengan nyawa, dia mesti mati. Hanya dengan itu, arwah suami saya akan tenang. Penantiannya, Ibu Bapak Amirul, dan seluruh masyarakat akhirnya akan berakhir. Mahkamah Tinggi, selepas mengkaji dengan teliti kertas pertuduhan dan file kes, secara resmi menetapkan tarikh perbicaraan. Disebabkan sifat kes yang amat serius dan menimbulkan kemarahan orang ramai, mahkamah memutuskan untuk mengadakan perbicaraan secara terbuka. Hari pembalasan untuk Khairul Azam semakin hampir. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membuka perbicaraan kes tertuduh Khairul Azam bin Jamil, 30 tahun, atas 2 pertuduhan amat serius, membunuh dan merompak. Ini adalah satu perbincangan yang menarik perhatian besar orang ramai, bukan sahaja kerana kekejaman kes itu, tetapi juga kerana ia telah membunyikan loceng amaran yang membimbangkan tentang keselamatan golongan pekerja miskin, terutamanya penunggang perkhidmatan e-hailing. Sejak awal pagi, perkarangan mahkamah telah sesak. Ratusan orang, kebanyakannya memakai jaket Grab, telah berkumpul membawa spanduk menuntut hukuman paling berat. Hukum mati pembunuh rakan sekerja, keadilan untuk Amirul. Orang ramai yang marah bercampur hibah. Mereka datang bukan sahaja untuk menonton, tetapi untuk menuntut keadilan bagi seorang saudara, seorang rakan sekerja yang telah terkorban secara sia-sia. Di barisan hadapan yang dihaskan untuk keluarga mangsa, suasana pilu menyelubungi. Istri Amirul, wanita muda yang semakin kurus, memeluk erat bayi kecilnya, menangis teresak-esak. Di sebelahnya ialah ibu bapak tua Amirul yang dibawa dari Kedah, 2 susuk tubuh tua yang uzur menggelitar memegang gambar anak lelaki mereka. Jam 9 pagi, truk polis membawa Khairul Azam masuk ke perkarangan mahkamah. Itu dia, penagih tu, bunuh dia, bayar balik nyawa suami orang. Gelombang kemarahan meletus, orang ramai menolak pagar keselamatan, menjerit dan memaki hamun. Pasukan polis terpaksa bekerja keras membentuk benteng manusia, menghalang tindakan melampau. Khairul Azam dengan pakaian lokap berjalur dan tangan bergari melangkah turun. Dia, selepas beberapa bulan menahan gian, kelihatan lebih waras, tetapi kurus seperti rangka, kedua-dua matanya cengkung. Apabila melihat lautan penunggang Grab yang menjerit, melihat keluarga mangsa yang menangis, dia menundukkan mukanya, menggeletar, dan segera diiringi masuk ke kandang tertuduh. Perbicaraan bermula, timbalan pendakwa raya berdiri membacakan kertas pertuduhan. Setiap butiran jenayah dilakarkan semula dengan jelas. Rancangan membeli SIM pakai buang, penyediaan kabel jerutan, tindakan mencipta akaun palsu, panggilan maut, dan tindakan kejam, menjerut leher mangsa dari belakang, menyeret mayat, membuang ke dalam parit, merompak motosikal, dan menjualnya hanya untuk mendapatkan wang bagi memuaskan ketagihan. Seluruh Dewan Mahkamah, walaupun sudah tahu melalui media, tetap merasa seram dan marah. Apabila ditanya oleh panel hakim, Khairul Azam tidak lagi berdolak-dalik. Berhadapan dengan bukti yang tidak dapat disangkal, terutamanya laporan analisis DNA yang sepadan secara mutlak, Khairul Azam mengaku semua perbuatannya. Tertuduh tahu kesalahan tertuduh tidak dapat dimaafkan. Khairul Azam berbisik, suaranya menggeletar. Kenapa tertuduh bertindak begitu kejam terhadap seseorang yang tidak dikenali?
Hakim bertanya. Khairul Azam diam seketika, kemudian mengangkat kepalanya, matanya merah. Tertuduh masa tugian sangat, tertuduh tak dapat kawal diri, tertuduh cuma perlukan duit, tertuduh salah. Satu alasan, tetapi semakin dia bercakap, semakin jelas motif kejinya. Dia, demi ketagihannya sendiri, sanggup meragut nyawa orang yang tidak bersalah. Sesi hujah menjadi tegang. Peguam bela Khairul Azam cuba berpaut pada faktor-faktor meringankan hukuman. Tertuduh mengaku bersalah, menunjukkan penyesalan melalui surat permohonan maaf, dan terutamanya cuba menekankan bahawa tertuduh melakukan jenayah dalam keadaan bergantung pada dadah dan hilang kawalan. Tetapi semuanya disangkal dengan tegas oleh timbalan pendakwa raya. Bergantung pada dada, timbalan pendakwa raya meninggikan suara. Tertuduh hilang kawalan, tetapi cukup waras untuk merancang membeli SIM pakai buang, cukup waras untuk menyediakan kabel jerutan, cukup waras untuk mencipta akaun palsu dan memilih lokasi sunyi, cukup waras untuk tahu cara menjual motorsikal melalui orang lain untuk menyembunyikan jejak. Ini bukan perbuatan hilang kawalan, beliau menekankan. Ini adalah rancangan yang disengajakan, dirancang dengan teliti, walaupun motifnya untuk membeli dadah. Perbuatan Khairul Azam bukan sahaja membunuh dan merompak, ia adalah perbuatan yang kejam, ganas, hilang sifat kemanusiaan, menunjukkan penghinaan melampau terhadap undang-undang dan nyawa manusia. Akibat yang disebabkan oleh tertuduh, timbalan pendakwa raya menoleh ke arah keluarga mangsa, adalah tidak dapat diganti. Mangsa, Amirul bin Rashid, seorang tonggak keluarga, telah dibunuh dengan sia-sia. Seorang istri muda kehilangan suami, seorang bayi kecil kehilangan ayah selama-lamanya. Hukuman yang paling berat perlu dikenakan untuk menyingkirkan tertuduh dari masyarakat selama-lamanya, bagi memastikan ia menjadi pengajaran dan mengembalikan keadilan kepada keluarga mangsa. Pihak pendakwaan memohon hukuman gabungan tertinggi bagi kedua-dua pertuduhan, hukuman mati. Seluruh dewan seakan-akan menahan nafas. Istri Amirul meraung memanggil nama suaminya. Orang ramai di luar serentak bertepuk tangan. Diberi peluang untuk kata-kata terakhir, Khairul Azam menggeletar. Dia menoleh ke arah keluarga mangsa. Tertuduh minta maaf pada keluarga. Tertuduh minta maaf, Kak. Tertuduh tahu dosa tertuduh, patut dihukum mati. Tertuduh cuma minta keluarga maafkan kesalahan tertuduh. Satu permohonan maaf yang terlalu lambat dan tidak dapat menebus apa-apa. Selepas waktu rehat yang panjang untuk pertimbangan, panel hakim kembali. Hakim pengerusi berdiri membacakan penghakiman. Mahkamah mendapati perbuatan tertuduh Khairul Azam bin Jamil adalah amat serius. Hanya kerana mahu mendapatkan uang untuk memuaskan ketagihan dadah, tertuduh telah merancang dengan teliti dan dengan kejam meragut nyawa mangsa Amirul bin Rashid. Mengambil kira tertuduh telah menyediakan senjata, mencipta akaun palsu, senaja memancing mangsa ke tempat sunyi untuk bertindak. Ini menunjukkan niat jenayah hingga ke akhirnya. Perbuatan tertuduh bukan sahaja melanggar undang-undang secara serius, tetapi juga melanggar moral masyarakat secara serius, menyebabkan ketakutan dan kemarahan orang ramai. Faktor-faktor pemberat seperti membunuh untuk melakukan jenayah lain, melakukan jenayah dengan cara yang kejam dan bersifat samseng adalah amat jelas. Walaupun tertuduh mengaku bersalah dan menunjukkan penyesalan, jenayah yang dilakukan adalah terlalu besar tanpa kemungkinan untuk pemulihan. Bagi kesalahan merompak, tertuduh telah merampas motosikal dan telefon bimbit. Nilai harta benda mencukupi untuk membentuk jenayah serius.
Bagi kesalahan membunuh, perbuatan tertuduh telah memenuhi semua elemen untuk jenayah di bawah rangka hukuman tertinggi. Mahkamah menjatuhkan hukuman. 1. Tertuduh Khairul Azam bin Zamil, hukuman mati bagi kesalahan membunuh. 2. Tertuduh Khairul Azam bin Zamil, 10 tahun penjara bagi kesalahan merompak. Hukuman gabungan bagi kedua-dua pertuduhan adalah hukuman mati. Apabila hukuman diumumkan, seluruh dewan riuh. Istri Amirul mendengar dua perkataan hukuman mati, memeluk erat gambar suaminya dan menangis teresa-esa. Keadilan akhirnya ditegakkan. Orang ramai di luar bersorak. Khairul Azam mendengar hukuman mati rebah. Dia dipapah oleh polis, diseret ke truk polis. Perbicaraan berakhir. Seorang penagih telah membayar harga tertinggi untuk jenayahnya, tetapi tragedi tetap tinggal. Kesakitan keluarga mangsa dan image seorang bayi yang kehilangan ayah selama-lamanya akan menjadi parut yang tidak akan pernah sembuh dalam masyarakat. Korang semua apa kabar dan sedang menonton dari mana? Saya harap Anda suka dengan perkongsian cerita pada kali ini. Apa pendapat Anda tentang cerita tadi? Saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat, dan dipermudahkan segala urusan. Jika Anda ada sebarang kisah atau cerita menarik untuk dikongsikan, jangan segan silu untuk tulis di ruangan komen di bawah ya, supaya kita semua boleh baca bersama-sama.